Okey, saudara saya sekalian, kita sekarang berada di Jakarta bersama dengan anda untuk menceritakan satu topik yang saya bawa khas. Sebab cerita itu pun berlaku baru tak lebih daripada seminggu lepas di Jakarta sebenarnya. Dan mulai daripada hari itu banyak cerita-cerita dan orang komen tentang macam mana ni, tentang orang boleh sampai meninggal dunia atau maut ketika bersukan. Jadi boleh tak siapa cerita kat sini, ada pengalaman tak siapa yang pernah melihat orang mati ataupun meninggal dunia di depan mata anda ketika bersukan? Kadang-kadang tak semestinya main badminton. Baru ni kan cerita Chiang Jing-zi, tak salah nama dia apa? Chiang Jing-ji nama dia. Baru umur 17 pula tu. Kalau umur 70, macam pakcik yang tengah cakap ni tak apa juga. Tetapi macam mana orang 17 tahun, 20 tahun, yang ni yang kita nak fokus pada malam ni. Dan saya nak cerita tentang 7 perkara yang ramai orang mungkin fikirkan 1-2 yang you biasa dengar, tapi yang 5 lagi tu mungkin you tak perasan kot. Maklumlah, sebab benda ni kalau berlaku depan mata kita cukup menakutkan, menggerunkan, dan kita jadi orang kata apa, kalau kita orang biasa kita tak tahu nak buat apa-apa. Dan kalau you tengok betul-betul di gelanggang badminton baru ni yang berlaku kat Jakarta tu, kalau saya sebut ni takut nanti saya tak boleh balik Malaysia pula kan. Tak tahu siapa yang in charge of the court tu dari segi medical, sebab kita ni sebagai medical doctor yang jaga bahagian sukan, sebab saya berpengalaman sedikit lah, lebih kurang berapa tahun, 9 tahun bersama dengan Majlis Sukan Negara dulu, pernah mewakili medical team untuk jaga kontijen ataupun inilah kalau ada event-event besar seperti inilah badminton, Olimpik, kalau kat Malaysia tu dulu SEA Game kan, Commonwealth Game pernah saya lalui. Tapi baru ni saya nampak tak cepat, dia lambat, dia teragak-agak untuk membantu orang yang dah sampai mengelupur. You nampak, siapa tengok budak yang meninggal tu, yang kat baru ni kat atas gelanggang badminton tu, tulis kat situ, siapa tengok? You tengok pun you tak berani tengok lama-lama kan. Bahkan saya percaya kalau orang tu bukan medical yang pernah, kalau medical pun tapi dia tak pernah membuat sesuatu ataupun membuat rawatan kepada kecemasan macam ni, dia sendiri akan jadi kapa-kapa. You kalau tengok orang yang pergi lari ke dalam gelanggang tu, dia tengok kiri kanan. Saya kira dia bukan ahli medik kot. Kalau yang medik tu pun kalau dah lambat sampai, selalunya tak lebih daripada 4 hingga 8 minit. Kajian mengatakan kalau atas daripada 8 minit tu memang out terus lah. Tapi kalau 4 minit you sempat bantu orang yang tengah kena attack ni, insyaAllah boleh kita pulihkan dia balik. Sebab itulah siapa-siapa yang tengok saya sekarang ni, kalau you ada anak-anak yang aktif dalam sukan atau adik-beradik yang aktif dalam sukan, boleh tak dengar apa yang saya nak kata malam ni, sebab mungkin kita perlu sedikit orang kata buka mata malam ni. Okey, contoh. Nombor 1, ramai orang kata tentang jantung. Rupanya jantung ni, yes, dia adalah selalunya orang meninggal disebabkan oleh masalah jantung. Tapi sebelum ke jantung, orang tak sedar, rupa-rupanya ada lagi masalah lain yang tak mungkin budak umur 17 tahun tu terus mati disebabkan oleh jantung sahaja, ataupun apa yang berlaku pada jantungnya sahaja. Yang kita nak tahu kenapa jantungnya kena attack macam tu. Contoh, jadi nombor 1 yang orang tak tahu langsung ialah ada penyakit daripada awal masa kita dilahirkan, Tuhan dah bagi kita satu penyakit nama sickle cell anemia. Pernah dengar sickle cell anemia? Sickle tu maksudnya dia macam sabit, tak? Jadi blood kita ni disebabkan oleh genetic factor yang tak perfect, maka kita punya hemoglobin pun jadi tak betul, maka kita boleh hidup. Tetapi kalau ada dugaan ataupun ujian seperti heavy activity ni, yang kita sendiri tak sedar, bila dah besar, bila kena tekan dengan inilah kerja-kerja yang keras ni, yang berat ni, maka kadang-kadang kita boleh meninggal disebabkan sel kita, darah merah kita ataupun hemoglobin kita tu tak, orang kata, perfect.
Faham tak faham? Itu satu. Itu dipanggil sickle cell anemia. Okey, baik. Jadi kalau orang tu terus nanti pergi hospital iktiraf sebagai heart attack, mungkin itu masa dia check tu betul-betul heart attack, yes, tapi ataupun gejala-gejala ataupun nampak sign and symptoms. Tapi ini saya katakan satu ialah dinamakan sickle cell anemia. Nombor dua ialah yang orang selalu pernah dengar tapi dia ambil enteng, ambil mudah, iaitu dipanggil heat stroke. Kat sini ramai daripada kita yang mungkin mendapat laporan dia meninggal ke hospital disebabkan oleh masalah tak cukup air, dehydrated, jantungnya, debarannya terlalu tinggi, blood pressure-nya terlalu rendah atau macam manalah, disebabkan dia pengsan. Rupa-rupanya disebabkan oleh heat stroke. Sebab heat stroke ni, kalau you tengok orang tu sebelum dia pengsan atau sebelum dia meninggal, dia jadi orang macam tak tentu hala. Dia jadi macam orang mabuk, tahu tak? Orang yang bingung. Sebab apa? Dia dah otak dia dah tak cukup air dan sebagainya. Maka kalau kita tak boleh kenal, pasti sampaikan orang panggil badannya tak berpeluh lagi dah. Padahal baru lari maraton ke apa, dia kering badan dia. Dapat cold sweat pula tu. Kadang-kadang badan dia sejuk. Maka ini tak boleh kita melawak. Kalau dia masih hidup, dia ni boleh kita selamatkan. Okey, bawa pergi hospital. Sebelumnya you kena rendamkan dia dalam air dulu. Kalau dapat air ais lagi bagus, kita letakkan kawasan-kawasan yang boleh menyejukkan secepat mungkin. Tu emergency tu, tahu tak? Okey. Nombor 3, baru saya nak cerita kat you tentang cardiac arrest ni. Yang ramai orang kata budak yang atas court badminton tu, budak Chinese tu meninggal disebabkan oleh, kalau orang kampung kita kata heart attack lah, senang. Tapi sebenarnya kalau you tengok tangan dia dah keras macam tu, dah kejang macam tu, dah mengelupur macam tu, selalunya jantungnya dah tak betul. Dia tidak berfungsi seperti normal. Sebab tu muscle kita, otot kita, pergerakan kita pun dah jadi huru-hara. Sebab dia jadi macam tak boleh ikut lagi dah secara normal. Sebab tu you tengok budak tu memang menggerunkan. Sebab dalam bahasa teknikal boleh kita iktiraf dia sebagai orang panggil ventricular fibrillation. Setengah orang kata atrial fibrillation. Tapi tak apa, atrial ke ventricle ke, selalunya kalau nampak macam tu punya kejang, selalunya ventricle tu. Tapi tak apa, itu bukan kerja kita. Kerja medical doctor yang harus tu. Tetapi kerja kita dan kerja siapa saja yang nampak kes macam ni ialah minimum kita kena buat ialah CPR. Tak kira lah disebabkan oleh masalah genetik ke, masalah dia terus kena heart attack ke. Nampak orang tak bernyawa je, tolong tekankan tangan you tu, buat macam ni betul-betul dan letak atas papan dada. Tahu papan dada tak? You punya sternum ni kan ada papan dia tu. Letak kat situ dan buat macam orang buat CPR tu, sekurang-kurangnya 2-3 inci ke dalam. Saya ulang, 2-3 inci ke dalam. Jangan takut patah ke, retak ke tulang tu, tulang rusuk dia patah ke nanti, you jangan risau. Tak ada kesalahan langsung you buat ni. Orang kata apa, jangan panik pula, takut orang kata you buat benda salah ke apa. You buat selagi mana doktor tak datang, ambulans tak datang, you buat sampai you collapse lah. Sampai, sebab letih juga tau. Orang boleh buat ni dalam 4-5 minit je, lepas tu dia pun letih. Jadi ada kawan ganti buat. Sebab apa? You kalau nampak macam ni, kalau you tak buat, memang pengecut. Tapi nak kata macam mana kalau kita tak tahu nak buat CPR kan? Tu saya kata tadi, tak payah belajar jauh-jauh. Malam ni je terus buat tangan macam ni, semua buat macam ni, okey? Lepas tu letak atas papan dada adik you ke, bini you ke, lelaki you ke, letak, suruh dia tidur sekarang. Engkau betulkan siku. Jangan bengkok siku dan betul-betul buat tu straight lah, turun ke bawah. 1 and 2. Macam setiap 1 saat tekan 1 pun tak apa. Tak payah kelang kabut. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Jangan nak buat 1, 2, 3. Nanti you pula yang jadi panik. Betul tak? Jangan pula slow sangat. 1. Tanya khabar pula, atuk balik belum. Tak sah. You 1. Fokus. 2, 3. Sebab apa? Nanti kalau dia macam tersedar balik, you tak payah sambung lah buat benda tu. Faham tak faham?
You bagi dia tidur mengiring, ataupun you bagi angkat kaki sikit, macam tu. Kira you jadi hero lah pula. Tapi jaga baik. Kes macam ni bukan ada masa kita nak fikir nak jadi hero tak hero, you kena buat saja. Jadi heart attack ataupun heart stop ni, heart arrest, maksudnya cardiac arrest. Arrest tu maksudnya heart stop. Okey, ataupun heart tu dia panggil heart attack. Kalau masa dia masih lagi heartbeat dia naik turun laju macam kuda tu, tak berhenti-henti tu, itu dah dikira cardiac heart attack lah tu. Tapi bila heart stop, maksudnya asystole, dia tak ada lagi systolic atau diastolic pressure, semua habis, tutup, masa tu you kena tekan sampai datang balik dia punya signal. Kalau tak datang, you biarkan pada ambulans take over nanti. Baik, habis. So cardiac arrest ni, yang pentingnya bagi mereka yang katakan ada kumpulan cycling ke, dia tak semestinya main badminton kan. Kan you pernah dengar sebelum ni kat Malaysia orang angkat weight kan, yang angkat berat tu, yang bukan angkat berat, dia ni lah bodybuilding lah kan. Dia bodybuilding, you tahu kan, sebelum mereka pergi competition, you nak tahu macam-macam dia orang buat pada badan dia orang. Katanya dia orang lah pandai jaga badan, tapi bagi saya, kalau saya tengok cara dia orang makan, apa jenis dia orang makan, cara dia angkat berat tu sampaikan tak boleh buat pun kena buat lagi. Lepas tu dengan bila nak competition pula, kena orang panggil dehydration. Kena dehydrate the body. You tak gila ke fikir kalau sport apa yang bila nak pergi atas pentas tu nak kena keringkan badan minimum 3 hari 3 malam. Kau tak gila ke? Saya kalau tak baiklah saya cakap, kalau kau jadi maut pun saya tak kisahlah, sebab kalau dah tak masuk akal kau buat juga, kau mencari pasal lah, betul tak? Please don't do such thing. Don't dehydrate. Whatever people say, kau nak jadi Mr. Asia ke? Nak jadi Mr. World ke? Kalau okey lah, mungkin you ambil risiko, tak apa. Tapi kalau takat kita saja-saja nak melawak-melawak, nak main, nak bagi nampak cantik, don't do dehydration. Sebab that is another cause. Another sebab kenapa orang meninggal. Sebab apa? Air tak cukup dalam badan. Itu yang paksa buat. Tapi yang selalu exercise, malas minum air semua tu pun menjadi bahaya. Lama-kelamaan body jadi rosak dan akan membawa akibat boleh meninggal apabila kena tekanan yang lebihan. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Okey, nombor 4 kita dah cerita masalah heat stroke semua tu. Lepas tu kita masuk kepada genetik. Ramai orang selalu mengatakan alah genetik cuma 10% je dalam dunia ni kan. Tapi 10% pun kalau kena you yang dalam 10% tu macam mana? Apa dia maksud saya genetik ni? Tuhan jadikan kadang-kadang setengah jantung kita ni, setengah orang berlaku 1/500. Saya ulang, dalam 500 orang, seorang Tuhan jadikan tak berapa perfect, dia jadi macam tebal, tahu tak? Jadi hypertrophy, ataupun dalam bahasa medicalnya dipanggil hypertrophic cardiomyopathy. Lemak panjang lah. Okey, kita ambil cerita kata jantung ni jadi kembang lah, ataupun tebal lah. Jadi bila tebal tu dia susah. Kadang-kadang sampai ketika ada juga dari kecil pun ada valve terganggu disebabkan oleh ketebalan otot-otot dalam muscle yang berlebihan daripada normal. Kadang-kadang dia mengganggu kita punya valve. Tahu tak valve? Dia punya kan ada 4 valve dalam jantung kita. Apapun bila terganggu valve ataupun kesempitan ventricle atau atrium tu tadi, kadang-kadang you tak nampak apa ataupun tak rasa apa. Memanglah selalunya kes-kes macam ni bila kena dah last minute, dah memang pergi hospital baru tahu, kadang-kadang dah meninggal pun. Tapi kalau you selalu tengok ni, saya cerita ni, kalau adik-beradik kita, anak-anak kita, kalau you nampak dia aktif dalam sukan, tapi dia kadang-kadang dia komplain, mama, papa, ada pening kepala lah, rasa macam berdengung lah telinga ni. Satu. Nombor 2, you ataupun cikgu kata dia tadi macam nampak macam pengsan lah 1-2 saat je, nampak terlelap sikit, you kena ambil dia terus. Maksudnya kena bawa dia terus
ke kardiologi punya klinik. Straight, make sure check habis-habis. Lepas tu kadang-kadang kalau doktor tu pula pandai, dia check resting heart rate. Resting. Orang kalau rest ni, kalau orang atlet betul-betul, dia turun sampai 50 pun ataupun turun di bawah. Tapi kalau atlet ni, anak you ataupun siapa-siapa yang aktif tu masih lagi 70 ke atas dan naik pun tak, turun pun tak juga, dia masih statik je kat situ, itu antara petanda seterusnya. Lepas tu senang letih dan kadang-kadang dia tercungap-cungap. Kalau orang lain tak, dia tercungap-cungap padahal dia atlet. Ini dia bezanya. Dan kalau dia dah sakit dada dan dia rasa berdebar jantung, dia boleh rasa sendiri debaran tu, itu petanda yang tak boleh kita melawak. Okey, selalunya bila genetic factor ni kita tak tahu, betul tak? Jadi apa yang kita kena buat? So ada sekolah-sekolah kat overseas yang negara yang cukup maju dari segi kesihatan ahli sokan mereka terutama sekali, ataupun mereka dah bawa ke bawah sampai anak-anak sekolah pun, kalau atas pada belasan tahun ke, lebih kurang katakan 10-11 tahun tu dah dihantar buat stress test. Tahu tak? Dah dibuat lari atas treadmill, buat dengan ECG semua tu, membuktikan mereka tu dia punya flow semua cantik. Jadi kalau normal dia tak buat lah every year. Kalau masih muda dia buat 5 tahun sekali. Jadi kalau atas pada 30-40 dia buat setahun sekali stress test. Faham tak? Jadi orang yang aktif ni, yang duk main badminton umur 50-40, datuk-datuk, datin-datin semua tu, hati-hati. Walaupun you dulu main untuk sekolah you champion untuk negeri you semua, tapi sekarang tak sama. Faham? Okey, sambung. So, you kena buat screening test. Okey. Satu lagi yang saya nak beritahu, nombor 5 ialah asma. Ramai orang penyebab ni, asma ni, dianggap biasalah ada asma. Bila dia dah baik, tak apalah dia pergi main, tahu tak? Bukan orang tahu dia kena asma pun. Kadang-kadang dilindungi cita-cita asma semua. Jangan. Kalau you bertim, ada geng dalam you punya katakan futsal pun ada geng kan. 10-15 orang tu kena tahu yang you ada asma. Sebab apa? Kalau berlaku sesuatu atas padang nanti, dia orang tahu apa nak buat. Sekurang-kurangnya kalau kena CPR dulu, tapi kena bawa you punya nebulizer tu, ingat tak? Semua-semua tu kena siapkan ubat-ubat semua supaya kalau you nak aktif boleh. Sebab asma tak semestinya you kena duduk kat rumah sahaja. Namun sebenarnya tak boleh ambil aktiviti-aktiviti yang terlalu berat ataupun yang membahayakan. Seperti angkat berat, seperti inilah triathlon lah. Setengah orang tu nak tunjuk terror, nak jadi Iron Man dan sebagainya. Tolong faham apa yang saya cakap ni, bahawasanya sihat tu saja anugerah Tuhan bagi tu dah cantik dah. Kalau you boleh berjalan, jogging sikit, cycling sikit, swimming sikit pun dah sebenarnya lebih daripada cukup. Kalau lah orang tu yang kena asma dan sebagainya. Baik, nak habis dah, lagi 2 lagi saya nak habis. Yang penting orang diabetik dan orang high blood pressure. Rupa-rupanya orang diabetes dan high blood pressure senang sangat akan kena, orang panggil macam bawa maut lah. Nak kena heart attack ke, tak kena heart attack ke, dengan you punya diabetes dengan high blood pressure sahaja boleh membawakan maut kalau you terlalu aktif dalam sukan. Itu memang betul. Jadi sukan ni sebenarnya banyak orang dah cerita tentang kebaikan kan, tetapi bagi setengah orang dia merupakan satu orang kata penyebab utama kenapa orang boleh sampai meninggal. Tak pasal-pasal kan. Yelah, memang semua Tuhan dah atur semua, tetapi kalau kita dah tahu, kan kita diarah untuk berusaha. Maka kalau dah tahu diabetik yang tak kontrol, high blood pressure yang yo-yo, sekejap naik sekejap turun, tolong jangan ambil sukan yang tak boleh orang tolong. Maksudnya kalau you pergi ke laut ke, tolong. Kalau pergi diving pun tak boleh. Jangan main. Sebab tu kalau dulu masa saya pergi diving tu ditanya habis. Ada apa. Jangan main. Okay. Tutup cerita. Ujung-ujung sekali ada satu penyebab yang ramai juga ambil sambil lewa, iaitu dia panggil anaphylaxis. Anaphylaxis ni macam ni lah, lebih kurang macam shock.
body kita boleh, contoh kalau kita allergic kepada sesuatu benda, ataupun kita ada makan apa-apa, ataupun kita kekeringan badan dalam exercise tu nanti, ataupun setengah orang allergic kepada kokot lah, antara mainan tu you pergi minum apa-apa ke minuman tu, katakan you allergic pada makanan atau minuman tu, yang ni boleh dapat dalam bersukan dia menambah, bolehkan you kena sampai dapat shock pun. Shock ni maksudnya body kita dah tak betul lah, terutama sekali jantung kita dan pernafasan kita semua dah orang kata apa, shock, dia terkejut. Okay? Dan selalunya ada kaitan dengan electrolyte. Saya ulang, selalunya ada kaitan dengan bukan shock saja disebabkan orang allergic ni kan kadang-kadang orang tak boleh makan tu, tak boleh makan ni, tetapi sebenarnya disebabkan dalam badan you dapat shock ni disebabkan oleh electrolyte tak betul ataupun tak kena pada hari tu, disebabkan contoh you terlalu rendah dengan potasium dalam badan you ataupun terlalu tinggi dengan potasium. Jadi orang yang ada kidney problem, liver problem, kena hati-hatilah juga, sebab apabila you punya sodium, potasium, semua ni lah, magnesium semua ni tak betul, terutama sekali potasium yang dipanggil hyperkalemia, tinggi potasium, hypokalemia, low potasium, low pun tak boleh, high pun tak boleh, sebab jantung ni sensitif dengan potasium. Contoh, jangan main dengan electrolyte tu, maksudnya dengan you punya cecair dalam badan you kena cukup vitamin, minerals, semua enzim, hormon you memainkan peranan yang penting. Sebab tu ramai orang dia pakai lantak je, pergi main dululah, lepas tu baru jaga makan minum semua tu. Tolong sikit ya, terutama sekali bila kawan dah ajak, you pun terlupa diri. Selalunya bila you di atas katil, besok kena, kalau heart attack, maut terus, mati terus tak apa, tetapi kalau dapat stroke, dapat benda-benda yang ada kesan sampingan, yang tu yang kita cuba elakkan. Boleh? Baik, cukup dulu saudara sekalian, saya dah bagi 7. Yang penting you kena aware, you kena sedar yang benda ni boleh berlaku dan mengakibatkan sesuatu yang dahsyat lah, yang tak boleh you sangkakan ya. Saya sendiri pengalaman cuma sekali dalam hidup saya melihat orang mati depan mata saya, orang bersukan ya. Saya walaupun dah lama dengan ahli sukan, tapi nasib baik juga tak banyak kali, sekali je. Itu orang yang bersukan. Nombor 2, saya sendiri cuma berpengalaman buat CPR sekali je dalam 9 tahun tu. Berarti syukur jugalah, tak teruk sangat. Apa pun jangan lupa, tangan tu straight, siku tu tekan, tak berhenti-henti. Okey, jumpa lagi. Saya doakan anda supaya sihat walafiat, berhati-hati, nasihatkan anak-anak semua ya, jaga kes-kes ni, budak-budak muda pun boleh kena kan. Okey. So dunia bahagia, akhirat syurga, senyum sokmo jangan lupa, dan let go, feel good all the time. Bye.